agak-agak apa benda yang kita nak bincang. Macam hajat besar je sebab jauh datangnya. Sebab saya ada banyak merokok. Saya nak cek baru buah pinggang. Oh, merokok. Saya banyak merokok, saya nak cek tapi kata tak ada nak ke mana. Allah, Akbar. Itulah misi Fras kan. Mana? Itulah. Jadi kita buat urusan tak cek ni semenjak 2 hari lepas. Kemarin. Sejak kemarin lepas raya tak cek. Mari pun ramai enggak tak cek. Itu dah mesti 3 bulan. Mari dah. Kata RM20 sekali cek kan. Ya, pernah. Kita nak hari Mas malam tapi ada hari malam. Iyalah. Alah, dugaan dalam tunang ni banyak dugaan tapi oleh kerana kuat merokok ni biasanya maklum lah kot masalah paru-paru, masalah jantung. Tapi ni dah nak kahwin ni, tak payahlah fikir pasal jantung paru-paru tu, fikir nak kahwin dah. Banyak salah ni. Banyak salah dulu ada nakal-nakal sikit tu. Dulu ada nakal-nakal sikit. Yalah. Nakal-nakal tu kalau bab nakal-nakal ni dia kena pergi makmal. Dia bukannya tu jenis macam selalu seorang. Jadi buat kerja seorang-seorang ni. Yang akan buat nakal-nakal dua-dua orang. Seorang-seorang yang nakal ni. Memang nakal lah. Nakal. Okey, kita bincang. Sepatutnya ialah kita bincang sekarang ni pasal dah datang ni kan. Nakal tu tahap mana? Yang nakal seorang-seorang tadi tu. Yang bisa mengeluarkan tu je lah. Tu lah nakal seorang-seorang tu tahap mana? Setiap hari ke, seminggu 4 kali, 5 kali ke, atau sehari 4-5 kali? Taklah banyak, 3-4 kali. 3-4 kali. Biar tak nakal sangat lah. Tak nakal sangat tu, nak pelepas rindu je tu. Okey. Jadi sekarang ni ni kita bincang depan Adinda tak apa ke bab ni? Okey kan? Nak kahwin bila? Habis tahun ni bulan 12. Bulan 12 ni dah bulan 8, 9, 10, 11. 3 bulan je lagi ni. Tak okey? Okey kita apa yang kita bincang sekarang ni urusan kahwin ni sebenarnya ni. Walaupun nampak personal, tapi sebenarnya urusan ni urusan kahwin. Abang nampak sangat dia risau pasal nak kahwin ni. Apa umur pada sekarang ni? 35 kah? 31. Matang-matang dah, hebat-hebat dah. Okey. Sekarang ni kita bincang lah senang. Alang-alang dah tunang dah nak kahwin dah ni. Pasal apa abang fikir macam dengan fikir benda tu, fikir nakal tu. Sekarang ni dia kalau ayam tu dia pupuk ke tidak? Kalau macam mana cakap kalau ayam tu dia pupuk ke tidak? Dia pergi pupuk. Tapi cuma kat bahagian buah tu. Buat belakang dia rasa panas. Panas. Sebab apa? Macam keluar tu. Itu picek dia kata kencing kotor, berbuih. So masa kecil dia keluar macam kecil kotor berbuih. Buih tu dia naik tak? Ni. Abang kuat makan Maggi ke apa ke? Kau makan apa? Dulu ada lah makan Maggi. Dah maksudnya sorry makanan segera lah, benda-benda segera ni kan. Ubat-ubat abang makan ubat apa? Ubat tak ada ubat. Dulu adalah macam ubat batuk ke apa lah. Bila perlu je lah. Tapi pasal apa sampai berbuih takut pinggang ke apa. Pinggang. Dia nak cek tu. Bila buih tu kita takut bawah pinggang tu dia padat sangat, takut dia kecut ataupun dia bocor. Kaki bengkak. Kaki tak ada. Tak ada bengkak pun Dah bincang dah dengan Kak sebelum ni benda ni. Dah bincang dah. Kak dah maklum dah.
ubat tak makan. Ubat-ubat moden tak makan. Darah tinggi, kecil manis dan tak makan. Tapi sebab apa boh? Kecil berbuih yang mungkin kecil kotor je kot, bukan sebab apa pinggang problem. Oh. Oh ya. Ya. Oh okey. Allah salli ala Muhammad noh. Cek semua. Itulah. Alah. Asal jauh. Saya pun mesin pun tak cas bateri. Lalu nak cak 2 sekali. Kak saja tak sekali. Kak okey eh? Nak buat kak ni buat persiapan nak kahwin, kak relax je kan. Kak relax je. Abang ni macam mana ni hero kita ni, kita punya captain kita, pilot kita ni nampak macam hilang, macam kan tak confident je ni. Aduh, kena kahwin cepat-cepat lah kak. Saya baru je cakap video bila, kemarin kahwin dulu. 2-3 hari lepas saya dah cakap lah video saya tu. Minta maaf kak sebenarnya kita tak perlu bincang benda ni bersama makwa kita ke, bersama tunang kita ke sebelum kita nikah. Sebab kesan dia akan set dalam kepala otak isteri kita ni, isteri dah bakal isteri kita lemah. Sebenarnya kita tak boleh bincang benda ni. Sebab benda tu dia tak ada skala. Kuat tu macam mana, power dia macam mana, dia tak ada skala dia sebenarnya. Yang penting boleh pakai. bila harap kak tak simpan lah benda ni. Bila abang cerita dengan bakal isteri kan, dia akan saya takut dia down. Alamak. Aduh, lemah lah pula. Dia 31 tahun dah tunggu tau. Dia tunggu hak dia tu. Alamak, lemah. Padahal sebenarnya abang tak nak masalah pun. Tapi oleh kerana ikhlasnya dia, betul-betulnya dia cerita. Patutnya tak payah cerita lagi. Yang penting benda tu elok, sihat elok, keras elok. Maknanya kalau letak atas meja boleh tak apa ataupun contohlah letak dekat sini kan, orang buat starlight tu kan. Bidah. Bermakna dia bidah elok lagi. Orang perempuan ni dia tak tahu apa pun sebenarnya. Dia tak tahu apa pun. Yang penting benda tu masuk. Sebenarnya. Tapi tak apa dah, baguslah abang dah cerita dengan tunang lagi bilang. Tapi bagi saya benda ni tak cerita lagi lah. Kecuali memang tak dipakai. Lembik ni memang tak naik. Memang tak naik, kena pergi cek hospital ke apa ke, pastikan dia memang tak naik. Bila tak naik, baru kena bincang, baru kena beritahu sebenarnya saya ada masalah sikit. Tak apa, saya akan rawat, saya akan servis balik, saya akan pergi cek apa masalah. Sebab dia melibatkan tuntutan hak bagi pihak isteri, hak isteri macam ni. Dia mesti nak, takkan kahwin tak nak. Macam kita kan. Kita nak kahwin dengan seorang perempuan, dia bukan seks nombor 1, tapi seks tu penting kan, dia penting untuk zuriat kita, untuk fitrah kita kan. Kalau dia ada masalah, kita pun bermasalah juga lah kan. Jadi bagi saya tabik sangat keikhlasan pihak power boyfriend dia yang menceritakan benda-benda macam ni pada ni. Tapi sebenarnya dia bagi satu tanggapan agak-agak apa yang saya faham ni. Betul tak kak? Betul ya. Dia dah risau dah. Yalah, dia pun tak pernah merasa, dia mesti nak merasa. Saya lagi abang dah duk cerita dengan dia dah set dah. Alamak, macam mana ni kan. Dia main mikir kan, lambat lagi nak mati ni kan, nak kahwin, lepas kahwin nak hidup, nak bersama 30, 40, 50 tahun takkan tidur saja. Dia main mikir. Saya tak tahu lah betul tak betul. Saya dah cakap dah dalam video saya banyak kali dah. Nak kalau agak rasa risau, main sorang-sorang.
Maka tak sudi kan. Tak patut kita cerita dengan pihak perempuan lagi masalah macam ni. Sebab contoh, macam mana kan? Sebab contoh bagi pihak orang perempuan pula. Contohlah ni, contohlah. Contoh dia sebelah kecil, sebelah besar. Contohlah, aset dia kan. Sebelah kecil, sebelah besar. Tak patut cerita dengan pasangan lagi. Kena cerita dengan orang tua. Nak pergi mengurut ke, kan, nak pergi berubat ke. Nanti tengok-tengok buka, malam pertama buka, apa hal? Sebelah kecil, sebelah besar. Pergi urut dulu. Dah tak boleh dah, baru bagi tahu. Sebenarnya saya ada masalah sikit. Itu nekat lah. Sebenarnya saya ada masalah sedikit. Dot. Kalau abang boleh terima, alhamdulillah. Abang tak boleh terima, saya tak mau kata apa lah, macam tu. Ataupun ada masalah aset lain, misbehave problem. Ialah dia, sebagai contoh, nak beri contoh pun tak reti lah saya. Tapi sebenarnya, ya tu yang saya tanya. Sekarang ni dia boleh letak di meja tu, dia boleh bidah ke tidak, ataupun orang cakap, alah, aku tak kisah, kan, aku boleh gantung apa buah kelapa 3 biji, apa mana kuat lah tu, mana kuat. Itu je, sembang je boleh gantung 3 biji, padahal bohongnya. Tapi nak cerita kata dia kuat. Macam tu. Jadi sekarang ni, apa yang kita bincang ni, saya duduk tengah ni. Apa yang kita bincang ni, saya tak mau bagi Kak simpan benda ni. Sama. Dalam tu sama kita nak tahu apa masalah dia. Boleh Kak Boleh? Kesian Kak. Pening dia. Dah lama dah bagi tahu dengan Kak benda ni? Baru kita tahu. Bila kita sembang boleh Dah main jauh ni. Bila abang bagi tahu dia tak ada keyakinan macam tu, Kak ada rasa apa-apa tak? Kita bincang je. Betul tak apa yang tanggapan saya tadi ni? Risaulah, takut dia ada masalah lain dengan kesihatan tu. Sebenarnya semua orang bermasalah. Semua orang tak sihat. Kita makhluk kan, kita insan lemah. Hidup dah 30 tahun dah. Kan? Lepas pada tu, semua orang ada, contoh, semua orang ada masalah segugut, contoh. Ini perkara normal. Semua orang ada masalah sakit perut, sakit kepala, sakit lengan badan, semua orang ada masalah tu. Jadi, sebab tu saya selalu cakap, bila kita dah nikah, kita redha lah. Baik buruk, wangi busuk, kan, dah nikah. Itulah. Kesian kat abang. Kan? Sebenarnya bila kita stres pun dia boleh jadi tak ada tenaga juga. Stres bukan dia rosak. Bukan dia lemah dah, tapi kerana stres. Kita tekanan jadi menyebabkan dia pun malah aku. Berjentik. Oi, bangun. Jadi itulah minta maaf, seronok dapat sembang. Jadi kita guna pakai apa yang seadanya. Redha apa yang adanya, seadanya lah. Dalam tu yang sama, kalau kita rasa macam tak berapa komplit, kita repair macam tu. Tu tujuan saya tulis overhaul service tu. Maka bila abang ada hilang macam tak yakin aja ni kan, abang service lah. Tadi ni jalan cerita aja. Kita hormati abang punya pengakuan, kita hormatilah. Dulu dia main sendiri, dia buat sendiri. Bukan dia seorang. Kebanyakannya macam tu. Jadi apabila dia buat sendiri, nak kahwin malu, nak mengorat malu, contoh, maka dia balik rumah, dia buat sendiri, dia geram. Semua orang ada nafsu kan, dia geram, dia pelepas seorang-seorang dia. Jadi bila nak kahwin,
Mak ai. Okey ke tak ni? Okey ke tak ni? Dia main rasa risau kan. Benda tu tak payah apabila mendapat kerjasama. Bila dapat kerjasama suami isteri, dua-dua pihak, dia bukan satu benda yang payah sebenarnya. Tapi kalau satu pihak tak mau, dia jadi payah. Apabila satu pihak, bila isteri tak mau, maka dia jadi payah lah benda tu. Dan bersama si lelaki pula buat sendiri sampai peringkat teruk. Peringkat teruk ni macam mana? Ada pengakuan pelanggan saya sehari 4 kali pun ada. Sehari 3 kali. Sehari. Mak ai. Confirm rosak habis. Sebab dia punya sarung dia bukan sini. Dia ada sarung dia. Kan? Sarung dia lembut macam baldu gitu ya. Tapi hak ni kasar. Dia makin dicekik makin sedap kan. Dia bagi. Konon-konon makin dicek, wah dah habis tu, wah lega, pejam mata. Tapi kesan dia rosak, sistem saraf-saraf akan rosak dan sebagainya. Tu dia. Kesian kat abang kita ni. Patutlah kurui. Dia fikir risau nak kahwin. Kak relax je, tengok Kak relax je. Kawan lama mana? Berkawan lama mana? Oh, berkawan dah lama. Duduk sana dia duduk sini je. Oh, titik pertemuannya di mana? Di kampung. Di kampung? Satu kampung? Oh, Duduk sana duduk kampung. abang asal sana juga. Abang masih banyak serai. Lepas tu pindah mai kerja sini. Tak ada, saya kat sana. Dari sana mai sini. Dia duduk kat kampung saya, Bagan Serai. Oh, kaknya orang Bagan Serainya. Saya orang KL. Okey. Balik kampung tu, dekat kampung. Oh, kampung tu. Oh, macam tu ceritanya. Lepas tu dia kejip mata kat kakak kejip mata kat dia. Kak ada postman kakak. 10, 20 sen? Upah 20 sen? Ha? Upah dia lah. Ada upah. Okey. Baik, tak apa. Yang usah hati lah. Saya rasa yang usah hati. Makan madu masih ada masa lagi sebenarnya. Sebih balik. Abang dah. Sebenarnya Kak tak ada masalah apa pun. Banyak yang main umur 20, 24 apa semua ni 25 memang masalah yang sama aja. Kesan daripada buat sendiri. Itu je. Kak jangan usah hati lah. Okey. Pernah tengok video saya cara berhenti rokok? Tak pernah tengok lagi? Tak pernah tengok eh? Yang lain-lain babaknya ada lah tengok. Oh, duk tengok tajuk ni ya? Ada yang lain yang jenis bocor, kencing bubui, ada lah semua saya tengok. Ha. Itu tak ada. Tak ada tengok. Macam Saya tak tak habis. macam Ada tak yang saya tak jumpa. macam tak ada azam nak berhenti je rokok. Kau saya berhenti dah. Oh, berhenti dah. Berhenti dah. Kak suruh berhenti kan? Yes. Tahniah. Saya berhenti dah. Tu saya kata Kak dia orang baik Kak Dia orang baik. Cumanya semangat dia lemah, dia semangat Kak yang lebih sikit. Dia main kat Kak habis. Oh, bagi alhamdulillah boleh berhenti Alhamdulillah. Dah boleh berhenti alhamdulillah. Cumanya lepas kahwin nanti jangan sama berhenti. Ya. Jangan. Benda tu kadang menjadi sebab tak dapat zuret pun boleh jadi juga. Sebab tu kajian sains. Kan? Saya bukan anti perokok dak lah. Saya tidak merokok, tapi saya bukan kata saya anti dak. Tapi nak ceritanya saya takut nanti tak dapat anak. Gitulah. Sebab dia tu kajian sains kan? Kan? Di antaranya sebab-sebab yang tak dapat anak sebab perokok. Kan? Okey. Allah Akbar. Ada mimpi apa-apa Kak? Ada mimpi pelik-pelik semenjak tak tunang ni? Kita je lah masalah tu lah. Itu masalah tu lah. Macam mana? Masalah tu dia yang bincang tadi. Mimpi benda tu? Tak. Duk Fikir benda tu je.
Saya seronok sangat dapat jumpa. Cumanya saya cakap secara umum je ni. Saya cakap secara umum saja sebab masa bulan 8, 9, 10, 11, 4 bulan lagi. Bulan 12 dah tetap dah tarikh. Belum minggu depan nikah je lah. Tunggu apa? Bukan kan? Apa hal nak tunggu bulan 2? Lambat sangat lah. Lambat di pihak kak kan, di pihak dia ni. Balik bincang balik lah. Minggu depan nikah. Buat belui bulan 12. Kan? Itulah kak kan. Kak dah sedia dah. Okey. Saya cakap secara umum ni. Kak dan abang jangan terasa apa-apa dan jangan jawab apa-apa. Apa yang saya nak cakap ialah orang kata sewaktu bertunang ni darah mani. Waktu bertunang darah mani. Jadi dalam masa bertunang ni kalau boleh jangan sentuh apa-apa. Saya cakap secara umum ni. Bukan saya cakap pada kak ni, saya cakap secara umum. Dia dua pihak. Dia dua kategori yang saya nak cakap ni. Sewaktu bertunang, sewaktu bercinta, berkawan ni, jangan sentuh apa-apa, jangan korek apa-apa. Sebab dia ada kesan selepas kahwin. Jadi nak sentuh kan, nak tengok kan, tunggu malam pertama. Itu baru best. Malam tu selongkap, biar patah kaki. Nak buat macam mana, buatlah malam tu. Semua dah halal dah. Nak gigit kan, nak tokak kan, nak apa kan, buatlah malam tu. Dah halal dah. Baik, itu kategori pertama. Kategori kedua, dah terbuat. Contoh, jangan terasa ni, saya ulang lagi sekali. Jangan terasa apa-apa. Saya cakap secara umum. Yang kedua, dah terbuat, dah tersentuh, dah terkorek. Maka taubatlah pada Allah. Bertanggungjawablah. Gitu je. Jangan buat lagi. Cukuplah. Jadi tunggu akad nikah ni. Kadang-kadang bila kita dah tunang, kita dah, orang tua dah bagi kita pergi mana-mana, kadang-kadang waktu tu dia punya kehendak dia lebih sikit. Kan? Rugi sangat. Kalau orang perempuan dia kata apa kak? Mahkota ke apa kak? Mahkota kan? Itulah sekali je. Mahkota tu akan lenyap hanya sekali. Kesilapan. Seumur hidup hanya sekali je. Kan? Boleh no? Jadi dua kategori. Kategori pertama tak pernah buat, tak pernah sentuh. Maka kekallah. Tunggulah malam pertama. Kategori kedua pernah buat, pernah sentuh, pernah telanjur. Maka mohonlah ampun pada Allah. Wahai Allah, kami dah telanjur. Kami mohon ampun pada Kau ya Allah. Semoga pernikahan kami berkat. Dan janganlah jadi asbab kesilapan kami ini untuk jadi asbab untuk kami bergaduh, bercerai-berai selepas kami kahwin nanti. Dan minta ampun banyak-banyak pada Allah supaya anak-anak kita tak akan ikut kesilapan kita. Macam tu. Saya cakap dua golongan dia cakap kan. Jadi saya tak mau tahu kak dengan abang duk golongan pertama atau golongan kedua. Saya sebagai orang tua sekadar nak bagi nasihat, jangan buat ni, itu je. Kalau tak buat lagi memang tabik spring lah. Kalau tak buat lagi, kalau tak orang kata tak rampas mahkota lagi lah. Contoh macam itu. Lepas tu bila nak angkat nikah, tak perlu dikenang cerita lama. Kita semua ada kenangan masing-masing kan. Kak ada pak ulama, abang ada pak ulama, mak ulama kan. Tak perlu dikenal, tak perlu betul-benda duk cerita. Dulu ni mak guru saya sini, dulu ni pak guru saya sini. Saya tak jadi kahwin dengan dia sebab dia ada lain ke apakah, sebab saya tak bersedia ke. Benda macam tu tak perlu bincang. Apa maksud saya nak cerita sini? Kita hargailah perasaan masing-masing bila dah akad nikah. Kan? Macam sekarang ni pun dah nekat dah untuk nikah. Jadi hargailah. Gambar pak-u, mak-u hak lama-lama, kenangan pergi pantai, mandi manda apa semua tu buang je lah. Tak payah duk kenang lah. Kan? Pasal kak gelak. Tak payah kenang. Kita pernah putus tunang ke, tak perlu. Sebenarnya bila balik kampung kan, ni abang nak bagi tahu, ini dulu tunang abang dulu. Tapi kami tak jadi sebab mak dia tak suka ke abang. Tak perlu cerita. Sebab bila cerita, hati kak akan tek. Bila balik kampungnya hati akan tek, kan?
Kan. Bila kak cerita dengan abang macam tu. Bila balik kampung dia, ni dulu bekas pak wu saya ni. Hebat sangatlah, konon-konon baik sangat. Betul-betul tak payah. Bila hari raya, pak wu datang bawa anak bini dia main rumah kita, sepupu sepapak kan. Ni dulu bekas pak wu saya ni bang. Oi jangan. Bila hati terluka payah kak. Kan contoh macam itulah. Kita tak perlu tunjuk hebat sangat. Biar diam cukup. Yang lepas dah tak ada jodoh sudah. Walaupun hati kita masih teringat kat dia kan. Kak gelap pula. Tak perlu. Doa dengan Allah. Wahai Allah, sekarang saya dah akad nikah. Inilah suami saya. Kurui lah. Tak melawak je. Wahai Allah, saya bersyukur ya Allah saya dapat seorang isteri yang macam dalam pilu. Sedap peluk ya Allah kan. Kan? Maaf. Kan? Syukurlah. Inilah kelebihan, inilah kekurangan kita. Betul kan? Abang dah buat silap dah betul-betul pun. Saya pula nak kena servis balik ni. Nak kena setting kak balik ni supaya kak senyum balik, happy balik ni. Abang lah buat silap, cerita apa benda macam tu. Okey kak Kak jangan set. Dia dah mengaku benda tu elok je pun, tak rosak pun. Cumanya dia rasa lemah sebab dia nakal itu je. Kak tak ada apa-apa pun. Jadi malam pertama Kak selongkak je dia tahu. Buat berusaha nikah cepatlah. Apa masalah yang tak boleh ni, yang duk tunggu lama ni? Mencukupi lagi Bajet okey. Kita sembang anak beranak. Minta maaf. Sekarang ni ada berapa? 4,000. Kak nak berapa? 7. Kalau ikut standard je 7 tu. Dah bagi diskaun dah? Diskaun dah. Kita ada diskaun lagi kan? Torture pandai ni. Kak jangan torture dia. Dia dah lah kecil. Kesian ke dia dah tak naik kilo dah dia. Nak 7. Okey, dalam bab ni abang tak cukup lagi 3. Itu untuk kahwin saja. Tak termasuk peralatan ni lagi. Macam mana? Ya. Kak tadi adjust sikit lagi. Apalah, lebih kena lambat sikit Kita nak pergi cepat je, dia nak kena lambat. Itulah. Hidup berapa lama tak simpan, dah nak nikah baru simpan. Dia benda tu benda adat. Yang 5, 10, 15 ni adat dia. Kan? Jadi abang buatlah sedaya mampu abang sampai selesai masalah ni. Tapi jangan sekali-kali ambil duit dia untuk kahwin. Jangan sekali-kali. Walaupun dia tawarkan, jangan ambil. Ingat tu, saya selalu pesan dalam kalau pasangan-pasangan mai jumpa saya selalu pesan. Suami jangan ambil langsung duit dia untuk kahwin. Sebab dia ada kesan selepas kahwin. Perempuan ni dia pelik sikit. Waktu dia sayang dia bagi. Waktu dia terluka, dia tak kecil lagi tau. Waktu dia terluka sikit, dia ungkit lebih lagi. Pening kepala. Bukan kak lah. Memang spesial perempuan macam tu. Betul tak? RM5 per ingat tau dia orang ni. Spesial mereka lah, bukan kak lah. Tapi spesial perempuan. Jangan. Lepas tu jangan janji benda yang kita tak mampu nak bagi. Jangan. Bagi inilah yang setakat abang mampu beli. Cincin 300. Nanti tapi janji dulu abang cakap nak beli belian lah apalah. Jangan. Orang perempuan dia pelik sikit. Dia ingat. Jangan. Dah tutup dia ni. Jangan. Lain macamnya ni. Tengok nampak dah tunjuk dah tu. Lepas tu saya kata jangan duk cerita lemah-lemah tu.
Nanti dia tarik kacau. Okey, sekadar kongsi je. Sekadar kongsi supaya selepas abang akak akan nikah nanti, kehidupan abang akan lebih harmoni, kehidupan abang akan lebih berkat. Jangan kerana duit RM25 hutang waktu nikah kan jadi bahan pergaduhan lah, tu maksud saya. Kesian anak-anak. Saya cakapnya sebab kesian anak-anak. Kan? Nampak no? Jadi bukan salah kak pun, tapi memang spesies orang perempuan dia memang macam tu. Ada macam tu. Lagi pula satu, lagi pula itu tanggungjawab kita. Itu tanggungjawab kita. Kita sebagai jantan kena tunjuk. Perempuan ni dia kena tunjuk jantannya. Kalau tak tunjuk, teruk kita, dia belasahnya kita. Kena tunjuk kegarangan kita. Sebab tu saya kata, kalau malam pertama tu, kalau tengok je cerit, jangan main jumpa saya. Jangan main jumpa saya. Kalau malam pertama, mereka tak boleh sampai klimak, isteri lah. Tak kira lah malam pertama akan malam kedua. Tapi kita nak ceritanya setelah akad nikah tu lah. Khususnya malam pertama lah kak no. Semua orang tunggu malam pertama dan semua orang dah faham dah. Malam pertama tu apa dia orang nak buat. Kan orang pun tak kacau dah. Melainkan saya je. Dulu zaman kecil-kecil suka mengendap itu je. Kan zaman saya dulu kan rumah kampung kan buluh je. Buluh papan kan. Lepas tu bilik pengantin akan tambah surat khabar. Zaman saya dulu akan tambah surat khabar lah, tampal. Tampal okey lah, yang tampal punya kami, anak menakan. Kan? Jadi ada tempat yang kita tidak berbungkam. Zaman kecil-kecil dulu kan, rumah kampung, orang kampung kan. Yang paling nakal, paling bestnya gantung tin bawah katil kan. Katil dulu taklah kuat macam katil sekarang ni kan. Goyang cakap krokang. Bila dengar dia bunyi je, kita tahu dah. Kenyit dah mata dengan member. Bunyi dah. Itu zaman dulu. Jadi saya mengharapkan Allah SWT memudahkan urusan abang lah. Satu. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, jangan hutang bank kerana nak kahwin kan. Kita gairah nak kahwin kan, hutang RM50,000 sebab nak buat penuri. Tak apa, nanti kita bayar 10 tahun. Dah tak pasal-pasal. Lepas kahwin, benda tu lenyap habis tau. Kita waktu penuri kita seronok lah. Lembu 3 ekor. Wah, hebat. Lepas kahwin dah setiap bulan kena bayar hutang. Dia ganggu kehidupan rumah tangga. Jadi buatlah seadanya, semampunya sahaja.